Melalui perkongsian Zurianti Sudin iaitu Mumi yang menyelamatkan adik Bella, tulisnya pada hantaran Facebook, arwah baby Adam bukanlah satu-satunya baby yang meninggal di RB. Assalamualaikum semua, lama saya berfikir, perlu tak menulis tentang kisah ini. Antara kisah paling tragis yang berlaku di RB. Takut penulisan akan membuka aib individu keluarga, dan menambah kesedihan mereka. Namun, setelah bercakap sendiri dengan mereka dari hati ke hati, mereka pun setuju kisah ini diceritakan untuk memberi pengajaran pada semua. Entry ini sangat panjang. Saya cuba ringkaskan dan tulis bahagian penting sahaja. Saya mohon anda semua kawal emosi, kawal kata-kata dan sabarkan diri. Saya sendiri ambil masa beberapa hari untuk sabarkan diri sebab perasaan amarah yang sangat tebal pada mereka-mereka yang terlibat. Aina bukan nama sebenar, berasal dari Kelantan, bukan negeri sebenar, masuk ke RB setelah kandungan mencecah 5 hingga 6 bulan. Dia cari sendiri di FB, kontak sendiri pengasas RB. Masuk je RB, handphone dirampas prosedur normal. Jadi terputus hubungan dengan keluarga. Hanya dibenarkan kel keluarga melalui handphone pengasas mengikut waktu yang ditetapkan. Masa Aina keluar rumah untuk menetap di RB, ayahnya masih dalam keadaan marah tentang apa yang terjadi. Biasalah parent mana yang tak marah kan? Dia membawa hati yang sedih pergi jauh dari keluarga ke KL untuk menyelesaikan masalah dan mengelakkan dari ahli keluarga atau jiran di kampung tahu supaya keluarga tak dapat malu. Di RB, amat payah keluarga nak bercakap dengan Aina. Perlu tunggu bila dia dibenarkan KL keluarga. Itu pun tak dapat cakap lama. Jika ayahnya KL pengasas nak bercakap dengan Aina, alasan diberikan, saya ada di luar. Keluarga sentiasa susah hati memikirkan dia jauh di KL seorang diri. Mereka tiada saudara di sini nak jengukkan Aina. Sampailah hari Aina melahirkan. Keluarga hanya diberitahu melalui mesej. Aina selamat melahirkan bayi perempuan yang sihat dan comel tanpa suami, ibu, ayah, keluarga. Setiap kali saya menyaksikan penghuni RB pergi ke hospital berjuang melahirkan anak mereka seorang diri, saya rasa bangga dengan mereka. Lantaklah orang nak cakap anak haram ke apa ke? Kami wanita-wanita yang masuk bilik bersalin je tahu betapa berdebar dan takutnya perasaan nak pergi berjuang melahirkan seorang manusia ke dunia. Apalagi mereka tanpa ada sesiapa di sisi. Tak dapat saya bayangkan apa dalam hati mereka. Hanya doa untuk mereka kuat dalam tu. Setelah kembali ke RB dengan babynya, Aina jalani pantang seperti biasa. Namun, oleh kerana keluarga tak mampu bayar apa-apa, tiada servis mengurut penjagaan dalam pantang untuknya. Pantang je sendiri. Padahal duit dalam akaun NGO berlambat ni, tapi peraturannya servis mengurut dalam pantang perlu dibayar penghuni sendiri. Tak mampu, hadaplah sakit badan, bengkak susu anda sendiri. Dalam pantang, beberapa kali baby Aina disita, ini adalah benda biasa berlaku di RB. Jika ibu buat salah, buat perangai, bayi mereka akan diambil dan dijaga orang lain. Mereka tak dibenarkan pegang atau tengok baby langsung. Kesalahan seperti sekecil-kecil salah bedung baby, bergaduh sesama penghuni, tak buat kerja dan lain-lain. Now korang boleh bayangkan tak, baru bersalin, menyusu badan, lepas tu baby kena ambil. Dijaga orang lain, diletak dalam bilik, untuk elakkan si ibu jumpa atau nampak kelibat pun. Kita ni masa dalam pantang ladok melekat dengan baby. Bila habis pantang masuk kerja nangis-nangis kat ofis rindu baby. Boleh bayangkan tak macam mana stres ibu-ibu di RB berpantang tanpa bayi mereka padahal duduk serumah. Mujur Allah lindungi mereka. Tiada yang stres sampai meroyan dan terjadi benda tak diingini. Dan sepanjang masa tu, pengasas RB beri kata dua pada Aina. Jika awak nak pegang baby awak, baiki hubungan dengan ayah awak. Jika tidak, beri anak awak pada orang untuk dijadikan anak angkat. Masalahnya sekarang, Aina tak ada masalah dengan ayah dia. Memang ayah dia marah masa dia mengandung, dia keluar rumah dalam keadaan ayah dia kecewa dengan dia. Tapi dia dapat kel ayah dia berapa kali je, dapat cakap pun sekejap. Ayah dia cuba nak cakap dengan dia pun memanjang pengasas kasih alasan takde di RB masa tu. Jadi mereka mana mereka anak beranak nak tahu atau selesaikan masalah yang ada. Adakan pilihan yang diberi bukan pilihan pun. Sebenarnya untuk Aina ambil jalan mudah dan decide serahkan anak dia pada orang. Mujur Aina agak kental, tak berganjak dari keputusan untuk jaga anak sendiri. Hari berganti hari, sehinggalah baby dah berusia 2 bulan. Aina sabar menanti bila boleh dipegang, dakap dan cium baby dia. Hari-hari menangis sendiri. Baby dekat tapi jauh. Satu rumah tapi kelibat pun tak nampak. Diarahkan baby sentiasa duduk dalam bilik supaya Aina tak dapat tengok pun. Betapa kuat perang mental dan tekanan emosi yang Aina tanggung. Dengan badan baru nak pulih lepas bersalin, sakit bengkak susu lagi, sumpah saya tak dapat bayangkan penderitaan itu. Sampailah satu hari, tiba-tiba baik mood pengasas. Benarkan Aina jaga baby dia semula. Bukan main happy Aina. Bersyukur sangat dia. Bagaikan mati hidup semula. Dijaga babynya penuh kasih sayang. Dipeluk cium setiap masa. Betapa berat rindu yang ibu muda ini tanggung pada anak yang baru dia lahirkan. Tapi, ujian paling besar datang pula. Baru 2 hari dapat peluk baby, tiba-tiba pagi subuh tu Aina sedar baby dia kaku. Badan dah sejuk. Aina bangun untuk beri susu, tapi bibir dah biru. Dikejutkan penghuni lain, kelam kabut mereka.
Dibawa ke hospital berdekatan, dan doktor sahkan baby yang dah meninggal dunia. Mereka bawa ke HKL untuk postmortem. Hasil postmortem adalah sudden death, kemungkinan lemas semasa tidur. Term sebenar tak dapat kami tengok sebab pihak RB tak pernah uruskan sijil kematian baby ni. Saya dihubungi pengasas RB untuk bantu uruskan pengebumian. Seperti biasalah kan. Masa kami sampai, Aina masih di hospital. Tunggu proses postmortem lama juga. Kami dah siapkan segala barangan untuk jenazah. Agak mencabar sebab masa tu PKP, surau masjid tak buka. Kedai biasa tak buka. Mujur salah seorang sukarelawan kami orang kuat surau di PPR dia. Dapat dia ambil satu kit pengurusan mayat yang diwakafkan di surau itu. Lengkap semua segala kelengkapan untuk kami uruskan jenazah baby ini. Sampai je Aina di RB, dia pandang je saya, terus dia berlari dan jerit, "Mami. Anak saya dah tak ada." Saya masih berdiri, terus peluk dia sekuatnya. Saya tahankan diri untuk tidak menangis. Dia menangis semahunya di dalam dakapan saya. Saya biar dia lepaskan segala perasaan yang ada. Sepatah pun saya tak cakap apa-apa. Tiada kata-kata yang boleh redakan dia masa tu. Basah bahu dan baju saya dengan air mata. Saya peluk dia, usap belakang dan kepala dia, biarkan dia menangis selama yang dia nak. Kemudian, pengasas RB masuk. Detik ni paling saya takkan lupakan selamanya. Aina pun masih ingat dan terngiang-ngiang kata-kata dia. "Tak payah nak mami-mami sangat. Anak awak mati di tangan awak ya." Ya Allah, sumpah masa tu saya rasa nak lempang dia. Aina diherdik di depan semua orang yang ada, semasa masih menangis dalam pelukan saya. Saya pandang Aina, saya cakap tak apa. "Diam je. Pergi duduk kat jenazah anak awak." Saya sabarkan hati. Rasa marah meluap. Tapi kena kontrol diri sebab urusan pengebumian perlu dibuat cepat. Hari dan makin gelap, semua sukarelawan, penghuni RB mandikan, dan kapankan. Kemudian satu kereta sahaja ke kubur kebumikan. Of course, suami Nashrul Fadli Sani selesaikan sampai selamat jenazah anak syurga ini dikebumikan. Aina duduk lagi di RB walaupun anak dah tak ada. Hari-hari dia termenung dan menangis. Tiada sesi kaunseling diberikan. Mujur budak ni tak meroyan. Pengasas suruh duduk di RB dan kerja je. Dia nak balik, tapi pengasas kata ayahnya masih marahkan dia. Pada si ayah pula, pengasas kata Aina pilih untuk kerja di KL, tak nak balik kampung. Kebat kan? Setiap kali keluarga tanya keadaan Aina, jawapan dia, "Dia okey je. Biasalah sedih anak meninggal. Tapi dia okey. Tak perlu risau." Aina berkeras nak balik kampung, akhirnya pengasas benarkan. Tapi selepas itu mereka kena COVID pula. Semasa kena COVID kes Bella terjadi, dan RB ditutup. Masa itulah akhirnya Aina dihantar balik naik bas. Bila dah jumpa keluarga, barulah Aina tahu duduk perkara sebenar. Betapa banyaknya cerita diputar belit, dicipta konflik keluarga ini untuk kepentingan orang lain. Berbulan-bulan selepas itu baru Aina hubungi saya. Minta tolong untuk dia melawat kubur anaknya. Dia tak ada dokumen langsung. Semua urusan tak disempurnakan oleh pihak RB. Tiada sijil kematian, tiada apa-apa. Aina beritahu dia akan turun KL naik bas bersama keluarga, mohon bantuan kami untuk buatkan batu nisan untuk kubur anaknya. Itu je yang dia minta. Sebab kekangan kerja, saya minta bantuan sukarelawan untuk bantu Aina. Kami dapat loket kubur anaknya walaupun dokumen kami tak ada. Kami akan usahakan untuk tempah batu nisan, buat masa sekarang kami letakkan pokok dan batu-batu untuk cantikkan sikit rumah anak syurga ini. Tengok sajalah kubur sebelum dan selepas Aina datang. Biar berbunga hatinya. Biar cepat dia pulih dari tekanan emosi yang melampau. Saya berkesempatan jumpa Aina dan keluarganya malam sebelum mereka balik ke kampung. Sampai pukul 2 pagi mereka bercerita pada saya apa sebenarnya jadi. Balik tu saya terus migrain. Tak dapat diterima akal, dan dibayangkan betapa kejam apa yang dibuat pada Aina dan bayinya. Saya sangat marah, tapi mereka decided untuk forgive but never forget. Tiada tindakan akan diambil, sebab apa jua tindakan, takkan kembalikan bayi Aina ke dunia ini. Saya nasihatkan Aina, pulihkan diri, pulihkan emosi, bangkit semula. Memang bukan mudah, tapi at least ada anak sedang tunggu awak di syurga nanti. Jadikan apa yang terjadi pada awak ni pengajaran paling berharga. Walaupun kita orang susah, jangan biarkan sesiapa pun gunakan kita dan pijak kepala kita, pijak maruah keluarga kita. Lawan, mereka tiada hak apa pun untuk buat semua benda tu pada awak dan anak awak. Saya mohon doa semua untuk Aina cepat pulih ya. Doakan dia boleh jalani kehidupan biasa. Doakan keluarga dia pun kuat. Mereka orang kampung yang susah. Tak tahu dekat mana nak mengadu. Dengan siapa nak dirujuk masa tu. Tapi benda dah lepaskan. Apa boleh kita buat? Saya tahu penulisan ini akan mengundang tindakan dari pihak RB. Saya tak kisah. Saya akan tunggu mereka buat another media statement menafikan hal ini. Sebab itu je yang mereka pandai buat pun sejak kes Bella wujud. Media statement, lantik peguam, hantar LOD. Itu rupanya peranan sebuah rumah perlindungan yang mengutip dana awam yang dipertanggungjawabkan menjaga kebajikan dan wanita hamil tanpa suami ni. Saya menulis atas dasar kemanusiaan. Kisah Aina dan anaknya perlu dijadikan pengajaran. Untuk keluarga yang diuji begini, tolonglah jaga sendiri.
Saya tahu ramai tak mampu sebab aib keluarga, tapi kalau nak hantar rumah perlindungan pun, betul-betul selidik. Jika dah rasa ada tak kena, tak dapat bercakap dengan anak, pergi terus rumah tu. Tengok sendiri keadaan anak dan cucu. Kalau rasa tak puas hati, suarakan. Keluarkan anak dan cucu. Jangan biarkan mereka kontrol. Mereka tiada hak pun. Kami sukarelawan je, yang saban hari membantu apa termampu untuk penghuni dan bayi-bayi di situ. AJK semua tunjuk muka bila ada event. Tak pernah tahu apa sebenarnya terjadi dalam tu. Bila saya dah beritahu pun, tak nak percaya. Ada yang cakap, Zu, seriously you nak percaya cerita budak-budak bermasalah tu? Petik 2 titik. Masalahnya benda ni jadi depan mata. Kita dah sampaikan, mereka rasa benda tak betul. Mereka tetap pilih untuk percaya apa je yang pengasas cakap pada mereka. Jadi terpulang, kamu yang ada jawatan, kamu yang ada tanggungjawab. Setiap apa yang terjadi dalam tu, tanggungjawab kamu semua. Jika ada seorang pun penghuni ditindas, dosa tu akan kamu juga pikul di akhirat nanti. Saya dah buat apa termampu. Dah buat laporan polis. Dah beritahu pihak berwajib. Selebihnya, saya serah pada Allah. Doa orang teraniaya sangat hebat. Kami akan doa banyak-banyak. Kamu boleh lantik berpuluh lawyer pun untuk ambil tindakan. Tiada kuasa manusia yang lebih hebat dari kuasa Allah. Semoga setiap perbuatan jahat dibalas sebaiknya di dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum. PS lepas ni saya mungkin dapat LOD. Atau mereka buat laporan polis ke atas saya. Kita tunggu.